أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, keizinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita pagi ini, mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baca dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, hadis yang ke-19. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin daripada awal jilid yang kedua. Jadi datang ke sini sebulan sekali. Sekali datang satu hadis. Jadi lamalah kita nak habiskan kitab ni. Jadi insya-Allah kita baca satu-satu lah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Yasir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل القائم في جذود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن حرقنا في نصيبنا حرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه البخاري. Maksud daripada hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Allah meredai ke atas kedua-duanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, diumpamakan orang yang menolak, iaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghapuskannya, dan orang yang melakukannya adalah seumpama satu kaum yang menjalankan undian.
yaitu untuk memilih tempat dalam sebuah kapal. Maka jadilah setengah daripada mereka mendapat tempat di atas dan setengah lagi mendapat tempat di bawah. Maka apabila orang yang di bawah itu hendak mengambil air, mereka terpaksa melalui tempat orang yang di sebelah atasnya. Lalu mereka pun berkata, bagaimana jika kita tebuk saja di bahagian kita sebelah bawah? Kapal ini tentu tidak mengganggu orang-orang di atas. Maka jika sekiranya orang-orang yang di atas itu membiarkan sahaja orang yang di bawah, menurut kehendaknya tentu seluruh isi kapal binasa. Dan jika orang yang di atas melarang perbuatan orang-orang di bawah, yaitu menghalang dari meneruskan niat mereka, tentulah diri mereka itu selamat. Terselamatlah mereka penumpang kapal sekalian. Rawahul Bukhari. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baca satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang mana hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di mana undian di antara satu kumpulan menaiki kapal. Kapal ni besar, ibu-ibu, ayah-ayah, kapal ni besar, dan kumpulan ini dibahagikan kepada dua, dan satu bahagian adalah di dalam perut kapal di sebelah bawah, dan satu bahagian di sebelah atas. Ini nak cerita tentang apa? Ta'awun. Iaitu kita kena ada tasamuh. Itu sama-sama bertolak ansur, faham memahami antara satu sama lain. Jangan membuat satu tindakan dengan ikut kita punya pemikiran aja tanpa memikirkan orang lain. Yang Nabi SAW ajarkan. Dia fikir dia aja, orang lain dia tak fikir. Jadi diperumpamakan oleh Nabi SAW, bila mana orang yang dalam perut kapal ni nakkan air, dia terpaksa naik atas. Kenapa naik atas? Sebab mereka terpaksa duduk di atas dek atas, lalu cedok air daripada air luar, air laut. Jadi orang yang dalam perut kapal ini, bahagian bawah, kan senang kalau seandainya kita tembuk je sebelah bawah. Jadi air terus masuk daripada bawah. Tak ada nak susah-susah naik atas. Tapi apa akan jadi kalau seandainya orang atas tu biarkan yang kat bawah tebuk? Maka bukan saja yang depan dapat air, yang atas pun dapat air, maka tenggelamlah kapal itu. Jadi ibu-ibu, ayah rahmat Allah Ta'ala, sebab itulah yang atas kena ada perasaan bertimbang rasa bagi yang bawah naik atas. Yang atas boleh turun bawah, boleh. Pengalaman saya waktu saya pergi Mekah menunaikan umrah, menaiki kapal. Menaiki kapal ni bukan kecil, besar. Saya ingat luas kapal ni pun lebih kurang lebar masjid. Lebar kapal yang saya naik. Panjang dia ni lebih kurang daripada sini sampai ujung tu depan lagi sikit. Memuatkan lebih kurang dalam 1,000 penumpang. Besar kapal tu. Jadi masa saya naik tu, saya berjalan atas dek dia atas tu, rasalah macam cerita Titanic tu. Cuma saya tak jadi DP keriuk benda nama pelakon. Tak adalah duduk kat depan tu angkat tangan.
nyanyi lagu Celine Dion. Tak adalah. Tapi nak bayangkan bila Nabi SAW cerita ni, saya dapat bayangkan sebab saya dah duduk dalam kapal tu. Orang nak naik kapal, dia bukakan dia punya perut di sebelah belakang. Diturunkan dia punya, macam maskau punya kapal tu, turunkan, kemudian masuk. Masuk, nak naik atas tu, kita kena lalu bawah, naik tangga. Beberapa tingkat, saya duduk, saya punya bilik ialah bilik paling besar sekali lah. Kalau bilik besar sekali, kita panggil bilik VVIP. Kira tu macam bilik saya lah. Saya duduk sebelah atas. Kawan-kawan, dia duduk yang ada, yang isteri ada isteri, yang pergi Mekah tu duduk sebelah bawah. Masuk sebelah bawah ni dia ada bilik-bilik. Dia macam hotel, bilik-bilik. Dalam tu ada katil lah. Katil decker. Tingkat atas, tingkat bawah. Bed decker tu kan, atas bawah. Kalau suami tidur atas, isteri tidur bawah ke, atau isteri tidur atas, suami tidur bawah. Dia tak ada katil queen. Dia katil atas bawah. Satu bilik tu 4 orang. Saya punya bilik luas. Bilik saya atas berbumbungkan awan. Itulah bilik saya. Maknanya saya duduk atas sekali. Saya boleh pergi ke sana ke sini lah. Barang saya letak sini, saya boleh pergi pusing kapal. Senang cerita, bukan bilik tuan-tuan. Bumbung kapal. Itulah saya duduk. Mana saya tidur? Saya tidur sebelah-sebelah dengan tempat barang ni. Celah-celah tu lah. Pasang sleeping bag. Masuk dalam tu, terus zip. Duduk atas. Bila Nabi sebut benda ni, saya dah terbayang dah macam saya naik kapal. Duduk laut, lalu Laut Merah. Tempat Musa kena kejar dengan Fir'aun. Saya lalulah terusan Suez. Panjang terusan Suez tu. Air dia tenang. Dia tak ada berombak. Macam Laut Cina Selatan, tak. Sebab dia berada di terusan. Bila terusan ni, dia ada dinding dataran kanan dan kiri. Kalau kita tengok ombak Selat Melaka dengan ombak Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan tiba ombak besar, orang tak pergi laut. Laut Cina Selatan. Tapi kalau Laut Selat Melaka, dia pergi lagi. Boleh main tepi-tepi tebing. Main dekat-dekat tepi pantai. Sebab ombak dia tak ada kuat. Jadi saya pun pergi memang tak kuat lah. Jadi kalau nak ambil air daripada mana? Yang atas ni senang lah nak ambil air. Dia ada tempat cedok dia letak atas. Yang bawah kena ambil ke atas. Nak buat apa kalau seandainya nak buat istinja? Nak buat istinja ke apa? Nak gambarkan kita ni nak sesuatu, kita terpaksa bertemu dengan orang lain. Kena ada perasaan tasamu. Sebab tu kena betul ancur sama-sama. Sebab tu dalam Al-Quran Allah bagi tahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah bagi tahu. Bertolong-tolonglah kamu untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu bertolong-tolong, membantu dengan jalan kejahatan. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Sebab tu dalam kehidupan kita Allah berikan andaian tangan ni. Kalau kita nak membuat satu jari ni tak boleh nak buat sesuatu. Kalau boleh pun mungkin sukar. Kita nak angkat handset ni dengan satu jari, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau 2 handset, kita boleh. Tapi kalau semua jari berfungsi, senang kita angkat. Ini perumpamaan dengan jari. Dulu saya dah beritahu kan, jari ni dalam keluarga ni, ini semua dah ada gambaran. Inilah ibu jari, jadi ibu kita. Inilah jari telunjuk, jari ini adalah anak lelaki. Ini ni jari hantu ni siapa? Ayah dia. Yang ini adalah jari manis, siapa dia? Iaitu kakak. Yang ini jari kelingking ni siapa? Ini adalah adik dia.
5 jari. Semua kena ta'awun, ya sama-sama. Fungsi besar ni, ya fungsi besar. Kalau tak ada ni, susah kita. Tak ada ibu jari, susah. Kita nak pegang sesuatu, nak genggam, tak boleh. Inilah ibu kat rumah, kalau tak ada ibu, macam mana tak ada ibu? Subhanallah. Tengok anak-anak dijaga oleh bapa dia macam mana. Subhanallah. Macam ayam jantan jaga anak. Pandai-pandai engkau lah. Kalau hujan ke sejuk, kau cari tempat selindung sendiri. Tapi kalau mak tengok anak-anak sejuk, dia ambil selimut. Tak ada pun anak-anak kecil, dia akan duduk bawah ketiak mak dia. Di samping bapak dia pun duduk bawah ketiak mak dia, isteri dia. Tapi itulah hakikat dia, ibu akan tahu. Ini ibu, kalau tak ada ibu susah. Ini peranan abang, anak lelaki ni tugasannya besar. Buat kerja apa-apa semua kita gunakan anak lelaki. Cuba jangan gunakan jari telunjuk. Sukar kita. Kita nak tahiyat akhir pun, kita nak angkat jari telunjuk. Ni jari telunjuk. Nak angkat sesuatu. Ni jadi tanggungjawab. Ini siapa? Ini bapak menggambarkan bahawa dia paling besar, paling tinggi. Walaupun mak dia kata tinggi, tapi mak tetap gemuk. Tak gemuk macam mana? Apabila dia mengandung, semua jadi gemuk. Ni dia kata ibu. Yang ini manis. Manis ni siapa? Kakak. Sebab itulah bila bertunang, yang dapat cincin ini jadi manis ni. Mak dia dapat cincin, tunang, dapat. Ataupun kahwin. Mak mentua dia kata, sarunglah cincin bakal menantu kau. Ada ibu yang dapat cincin? Tak ada. Cuba dah tengok anak-anak bila bertunang, besan datang, bakal besan datang, sarung cincin. Cuba nak perempuan tunjuk jari ni, sarung. Silap-silap mak besan pun tak jadi nak jadikan menantu. Sebab apa? Tak tahu ni menantu aku sihat tak sihat. Sebab ini dia bagi jari ni yang dapat. Jadi yang ini jadi kelingking. Jadi kelingking. Tahun, tolonglah sama-sama. Dulu saya bagi gambaran ni. Sebab tu ini besar dia punya tanggungjawab. Kita korek hidung pun pakai ini. Korek hidung pakai ini. Depan orang dia pakai jari kecil. Sebab apa? Jaga adab. Malulah pakai ni. Cik korek ni. Tapi kalau dalam jamban, sampai pejam mata pakai jari telunjuk. Sampai pejam mata. Dia punya syok dia. Cari dia punya biji tu, lubang dia. Cari sampai jumpa. Pejam-pejam mata. Tak dapat. Cari sampai dapat. Akhirnya tak dapat juga. Terpaksalah tolong dengan mak. Sebab tu kita rapat dengan mak kita. Apa-apa pun kita sebut mak. Kunci tertinggal, alamak. Kita tengok ada Roblox, alamak. Semua sebut mak. Jarang orang sebut alapa. Alapa, tinggal tak ada. Alamak, kita sebut nama. Kalau seandainya tak dapat tahi hidung, kita nak kahwin, kita mengadu dengan siapa? Mak dulu. Mak yang akan rekmen dengan ayah. Tahi hidung dalam tak dapat, kita cakap dengan mak. Mak tolong, ya mak tolong. Mak punya lagi besar nak cabut, nak ambil keluar, susah kan? Tapi mak ni bijak. Dia bagikan idea, tutup hidung sebelah, hembuskan keluar. Bila keluar, mak dengan abang, anak lelaki dia ambil. Digintil-gintil, barulah bagikan ayah. Ayah datang, baru ayah jentik buang. Nampak gambaran dia? Tahun, tolong sama-sama. Allah Ta'ala beri gambaran. Kena ada tasamuh. Tasamuh bertolak ansur. Sebab tu kita berlenggang. Tangan kanan ke depan, mesti kaki kiri ke depan. Kita tengok pembarisan hari kebangsaan. Baris, cepat jalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Bila kiri, kanan, disebut kaki dia tu. Kaki bukan tangan, kaki dia. Kalau kaki kanan bergerak ke depan, mesti kaki tangan kiri akan melambung ke depan. Dia akan bersilang. Apa maknanya? Ada tasamuh. Tak percaya, cuba balik ni tengok. Kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan. Nak tengok macam mana jalannya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan macam orang buasi lah.
Dan macam orang buat saya terkingkang-kingkang. Allah tunjukkan kat kita, itulah kehidupan. Kena ada tasamu. Jangan fikir kita nak kita je. Tapi tak fikirkan orang lain. Sama juga dalam keluarga kita kena fikir anak-anak kita. Sebab tu Allah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab apa? Ada pertalian darah. Maknanya darah kita ni ada pada anak kita. Kita ada perasaan kasih sayang pada anak kita? Ya. Ada perasaan tu kasih sayang, bukan kita sayang dia dengan bagi makan, minum saja. Tapi dalam ibadat kita pun kena kasih sayang pada anak-anak. Kejutkan dia untuk solat. Kalau dapat bawa pergi masjid. Untuk apa? Kenal diri dia ni sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang kat masjid, anak sembahyang kat rumah, isteri sembahyang kat rumah. Sembahyang jemaah. Kita sembahyang kat sini jemaah, isteri kat rumah sembahyang jemaah. Pahala dia sama ke tidak? Sama tak pahala dia? Sama. 27 juga. 27 darjah. Kita sembahyang kat sini 27 pahala. Tapi kat rumah dia sembahyang dengan anak-anak, isteri dengan anak-anak. Berapa pahala dia? 27. Sama tak? Sama. Cuma Imam Ahmad kata, ingat tak dulu Imam Ahmad kata, dia kata kalau orang yang dah berkahwin, solat jemaah dia dapat 70 kali ganda lah. Itu beza dia kat situ. Itu pun kalau kahwin satu, kalau dua dapatlah 140. Kahwin tiga kiralah sendiri. Kahwin 4 tak akan terjadi. Tapi pahala sama. Apa yang bezanya? Bezanya ialah kelebihan darajah Allah bagi kat kita. Apa kelebihan darajah dia? Satu langkah kita keluar daripada rumah. Satu langkah kita pergi keluar daripada rumah, satu pahala Allah angkatkan, satu dosa dia buang oleh Allah Ta'ala. Pahala Allah bagi tu bukan sahaja pahala, tapi Allah naikkan darajah, ketingkatan hamba-hamba Allah Ta'ala daripada satu tingkat ke satu tingkat. Darajah ni perjalanan di antara langit dengan bumi. 500 tahun tak sampai lagi darajah dia. Sebab tu kelebihan datang rumah Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Datang, sembayanglah kamu ke rumah Allah, masjid. Walaupun dalam keadaan kamu merangkak. Pergilah, Nabi yang bagi tahu. Sebab tu kena kuatkan semangat kita ni. Pergilah masjid, datanglah masjid. Bawakan. Datang rumah Allah Ta'ala. Kemudian dengan kuliah. Kuliah subuh ni paling besar demi pahala dia. Kita balik sama duha, kita dapat pahala haji. Orang tanya, pahala haji ke pahala umrah? Entahlah. Ada dengar kata haji. Ada dengar atau umrah. Pahala haji ke pahala umrah, tuan-tuan? Jawapannya ialah pahala umji. Apa umji? Umrah campur haji. Bukan. Sebenarnya, dalam haji ni dia ada dua. Satu haji akbar. Satu haji asghar. Pernah dengar haji akbar? Apa dia haji akbar? Orang kita kata haji akbar tu ialah bila menunaikan haji pada bulan Zulhijjah, wukuf Arafah pada hari Jumaat. Itulah nama dia haji akbar. Siapa cakap? Orang cakap. Nabi ada cakap? Nabi tak cakap. Jadi, bukannya haji akbar pada hari Jumaat bila wukuf. Tak. Haji akbar ialah orang yang menunaikan haji pada bulan Zulhijjah. 9 tu sampailah hari tasyrik. Itulah nama haji akbar. Haji besar. Haji yang ada padanya beberapa rukun, termasuklah di antaranya perkara yang tidak dilakukan dalam umrah. Wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jamrah 3 hari. Lain daripada itu ada dalam umrah.
Jadi yang 9 sampai 13 itulah haji akbar atau dipanggil sebutan dengan nama haji. Haji asghar apa? Haji asghar ialah orang mengerjakan umrah. Itu nama dia ialah haji asghar. Apa hukum pergi haji? Hukumnya wajib. Umrah wajib. Sekurang-kurangnya sekali kita pergi. Sekarang dah susah nak pergi sebab 65 tahun ke atas tak ada harapan nak pergi 9 Zulhijjah. Yang ada harapan ialah pergi umrah. Pergi umrah 65 tahun pun boleh pergi lagi. Asalkan badan sihat. Tak ada darah tinggi. Tak ada penyakit-penyakit kronik. Maka bolehlah pergi. Jadi, pergi umrah wajib? Ya, yang pertama tu adalah wajib. Sebab tu, Nabi SAW pergi umrah berapa kali? 4 kali. Haji sekali. Nabi pergi haji sekali je, iaitu pada 10 Hijrah. Nabi berada di Mekah, di Madinah, tahun terakhir barulah Nabi pergi haji. Nabi pergi umrah 4 kali. Iaitu selepas perang Khandaq. Perjanjian Hudaibiyah tak dapat masuk. Tahun depan kata orang kafir. Nabi dah pakai ihram. Nak bebaskan daripada ihram yang dah dipakai oleh Nabi dengan niat nak pergi umrah. Maka Nabi menyembelih kambing. Maka terbukalah. Lepaslah dia punya niat untuk buat umrah. Itulah Nabi buat mengerjakan umrah yang pertama. Tapi tak dapat. Yang kedua, pada tahun 7 Hijrah. Nabi datang sekali lagi tahun berikutnya. Nabi mengerjakan umrah. Dinamakan Umratul Qadha. Umrah ulang yang tahun lepas tak dapat pergi. Yang ketiga, iaitu pada tahun 8 Hijrah. Iaitu dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi datang berperang dengan orang kafir takluk Mekah. Kemudian orang kafir kalah. Dia keluar daripada Mekah. Dan dia buat satu kumpulan orang-orang kafir nak serang Nabi kat Madinah, Mekah. Jadi Nabi siapkan bala tentera dia perang memerangi orang kafir yang di luar kota Mekah. Nama dia perang Hunain. Lepas perang Nabi masuk balik ke Mekah. Itu dia buat umrah yang ketiga pada tahun 8 Hijrah. Itu umrah ketiga. Umrah keempat Nabi pergi haji lalu mengerjakan umrah. Itulah haji Nabi yang terakhir dan yang pertama dan umrah dia kali keempat. Jadi kita keluar daripada rumah ni, rumah Allah Ta'ala dapat pahala haji ke pahala umrah? Jawapan ni ialah pahala haji. Haji apa? Haji asghar. Macam umrah. Jadi confused. Ini dah pahala haji ke pahala umrah? Jawapan ni ialah sama. Pahala umrah. Tak pahala haji. Ya, umrah tu adalah haji asghar. Jadi tahun, tolong sama-sama bawa pada anak-anak kita untuk kenal rumah Allah. Walaupun dia sembahyang kat rumah 27 kali ganda, tapak kita keluar daripada rumah setapak sahaja, dia mengalahkan fadilat dia sembahyang kat rumah dengan berjemaah. Belum pergi sembahyang. Kita belum sembahyang kat masjid, tapi selangkah kita dah berjalan tu, pahala lebih daripada mana orang sembahyang di rumah. Apatah lagi kita sembahyang kat sini bersama-sama. Subhanallah, Allah angkatkan pahala besar. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, di mata Allah Ta'ala, kita sama-sama ta'awun, bantu-bantu untuk diri kita, ahli keluarga kita. Jangan fikirkan tentang diri kita saja. Kita tengok apa pengajaran ayat daripada kita ini. Dikata melalui hadis ini Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Urusan agama, kewajipan melarang kemungkaran dengan perkara nyata dan boleh dilihat dengan mata sebagai pendekatan supaya kewajipan dapat difahami dan dihayati dengan cara yang lebih berkesan. Ini dalam pengajaran dia. Nabi ajarkan dengan perumpamaan tu, kalau nampak benda-benda yang tak elok, maka kita ta'awun, tolong untuk hindarkan.
hindarkan. Tapi kalau benda yang baik, maka ta'awun, bertolong-tolongan. Dalam kehidupan kita ni kan, tolong-tolong untuk kebaikan. Hindarkan daripada perkara-perkara yang jahat. Kalau ada orang menabur fitnah, hindarkan, nasihatkan dia jangan. Suruh istighfar, suruh minta ampun pada Allah Ta'ala. Kerana istighfar itu penting. Penting sangat. Setiap hari bangun tidur, terus istighfar dulu. Habiskan kita punya tanggungjawab yang Nabi ajar. Setiap hari jangan kurang 100 kali kita beristighfar. Istighfarlah, astagfirullahaladzim. 100 kali. Lepaskan. Sebab kita punya dosa terlalu banyak. Minta doa pada Allah Ta'ala supaya tetap kita punya iman. Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita berdoa. Setiap hari ibu-ibu, ayah-ayah jangan tinggal doa ni. Ini Nabi pesan, jangan tinggal doa ni. Apa Nabi ajar doa dia? Ibu-ibu dengar, ayah-ayah dengar elok-elok, kemudian cuba hafalkan. Cuba hafalkan. Doa ni biasa kita dengar, tapi tak biasa kita baca. Biasa dengar, tapi tak biasa kita baca. Apa doa dia? Allahumma. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Boleh? Okey, boleh ikutlah saya baca. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Okey, doa tu. Pernah dengar kan? Tak buat kan? Jangan nengguk, jangan nengguk. Tak buat kan? Diam. Ni Nabi ajar ni, Nabi ajar setiap hari baca doa tu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain, Nabi bacakan doa ni untuk kita sama-sama juga amalkan. Allahumma ja'al ya musarrifal qulub, musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa yang kedua. Tapi orang kita dia baca Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Dicampur dulu. Senang. Tak payah baca yang kedua. Boleh? Boleh. Tapi yang Nabi ajar ada dua. Jadi dia gabung sekali. Yang eloknya baca satu-satu itulah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, jadikan kepada aku, hati aku ini Allah tetap. Jangan kau bolak-balikkan. Hati kita ni bolak-balik. Hati kita ni kita bolak-balik. Nak balik tidak, nak balik tidak. Tak ada orang pun yang bangun. Hati kita bolak-balik duduk dalam kuliah ni kan. Nak balik tidak. Tak ada orang bangun. Orang bangun aku pun nak balik. Bolak-balik. Bukan boleh balik. Bolak-balik. Sebab hati Allah ya Ta'ala yang pegang. Allah yang pegang hati kita. Ya Allah, Kau yang pegang hati ni ya Allah. Jangan Kau bolak-balikkan hatiku ya Allah. Musarrifal qulub, ya Allah teguhkanlah. Teguhkan ya Allah, supaya aku ini Allah sentiasa taat kepada perintahmu ya Allah. Bacalah setiap hari. Bila Ustaz nak baca, bila mana kita lapang, baca doa. Yang paling bagus ialah selepas kita solat. Kenapa lepas solat? Sebab selepas solat itulah di antara doa yang Allah makbulkan.
Sebab tu kita lepas daripada solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan bangun. Istighfar, sekurang-kurangnya istighfar. Yang kedua, kita kena baca ayat Quran walaupun sedikit. Kena baca. Apa ayat Quran walaupun sedikit? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jangan bangun. Siapa yang lepas solat baca ayatul kursi, jaminan diri dia untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan saya cakap, Nabi bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu. Jangan tinggalkan. Yang ketiga, sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah dalam selepas kita solat. Tadi imam kita sebut nama Allah. Dengan zikir kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar 3 kali. Walaupun kita tersenggut-senggut tu kan. Kita ngantuk tadi kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam dah alhamdulillah, dia lagi subhanallah, subhanallah. Rupa dah alhamdulillah. Sebab apa? Kita tertidur. Orang dah doa, dia masih lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buka mata, rupa semua tangan dah angkat dah. Ya Allah, dah setengah, ya Allah. Mengantuk sangat. Tak apa. Duduk kita tu sentiasa doa daripada malaikat. Tapi ingatlah, jangan tak buat. Apa yang tak buat ni? Masuk daripada rumah Allah, selawat dulu. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwabal fadlik. Itu pun Nabi ajar. Masuk, bismillahirrahmanirrahim, selawat. Siapa pergi masjid tak buat 3 perkara ni, dia rugi. Masuk, bismillahirrahmanirrahim, selawat. Lepas tu doa. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwabal fadlik. Ada doa abwabal rahmatik. Tak apa. Rahmatik boleh, fadlik pun boleh. Kalau dua-dua boleh Ustaz? Boleh. Yang tak boleh, tak buat. Tapi masalah macam tanya semangat, buatnya tidak. Sebab apa tak buat? Terlupa Ustaz. Kenapa terlupa? Tahu tak kenapa terlupa? Kenapa kita selalu nak buat tasik terlupa? Sebab ulama kata kita selalu terlupa sebab diri kita banyak dosa. Sebab banyak dosa. Dosa apa? Dulu memang banyak dosa daripada mulut. Sekarang banyak dosa daripada jari ni. Kejenekan ni, tuan-tuan. Kalau dia macam ni lain, dia tasbih ni kan. Ha 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 ha. Kau khabar. Semua singkat-singkat. Akum, askum. Dia tak bagi assalamualaikum lah. Itu yang pertama. Masuk, baca doa. Dah masuk, masa jalan tu turun niat. Nawaitul i'tiqaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Ini yang dah duduk ni berapa ramai yang tak baca niat i'tikaf ni? Ustaz mana tahu? Saya agak aja. Siapa yang tak baca niat i'tikaf di masjid ni, rugi besar. Sebab orang niat i'tikaf je terus malaikat naungkan dan doakan kat kita. Yang kedua, jangan sampai kita terlepas sembahyang tahiyatul masjid dalam rumah Allah. Adab kita datang rumah Allah. Itu yang kedua. Solat tahiyatul masjid jangan tinggal. Yang ketiga, jangan terlepas masuk saf pertama. Itu 3 benda dalam masjid ni. Jangan terlepas saf pertama. Sebab kelebihan besar. Sebab Nabi bagi tahu. Kalaulah orang ni tahu, manusia tahu, hamba-hamba Allah tahu, umat aku tahu, orang yang berada pada saf pertama, maka dia sanggup berundi kalau boleh dia nak masuk saf pertama. Saf pertama bukan saf pertama tu yang depan sekali. Tu imam. Dia kata saf pertama. Oh, maknanya imam, bukan imam. Kalau semua nak jadi imam, siapa nak jadi makmum? Semua jadi imam. Makmum duduk belakang seorang. Ni, saf pertama selepas daripada imam. 3. Sebab tu dalam solat, jangan lupa apa? Kita istighfar, kemudian
Baca ayat Quran sekurang-kurangnya sedikit kena baca. Yang ketiga, jangan lupa untuk kita sebut nama Allah. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Lepas sembahyang tu antara doa yang mustajab. Orang lelaki jangan lupa 5 perkara. 5 perkara ni penting bagi orang lelaki. Jangan orang lelaki sampai tak tahu 5 perkara ni. Dengar elok-elok kaum bapa, kaum Adam, yang merasa diri dia Adam lah. Takut ada yang tak ngaku, aku bukan lelaki. Tiba-tiba bila suruh buat 5 perkara, aku bukan lelaki. Wa na'udzubillah. Orang lelaki kena ada 5 perkara kena tahu. Yang pertama, kena tahu mengucap. Mengucap. Ingat apa benda. Ya. Berapa ramai yang kadang tak tahu. Saya nikahkan orang, saya suruh syahadah. 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 Mula-mula saya suruh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca syahadah. Dah sudah. Gitu. Syahadah bukan dah sudah. Syahadah. Dia duduk depan saya nak nikah. Pengapit tak ada. Tiba-tiba keluar peluh. Syahadah, benda pula syahadah ni. Syahadah tak tahu. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap. Ya, mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada sebut syahadah macam tu. Rasa nak tanya je, dah sunat belum? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu apa? Asyhadu. Nak kahwin, mengucap pun masih tak betul, macam mana ni? Tapi saya tak tanyalah pengantin dah sunat belum. Saya kata mengucap asyhadu. Bukan asyhadu. 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 Syahadah. Shin hadal. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kena sunat lagi sekali ni kan. Asyhadu. Nampak aja mudah kan. Pertama kena syahadah. Belajar syahadah. Jangan sampai tak tahu. Ada orang nak masuk Islam, tiba-tiba kita, macam mana nak masuk Islam? Kau masuk masjid, masuklah Islam. Tengkorak engkau pula macam tu. Syahadah itulah kita dapat bersaksi bahawa Allah Tuhan kita. Muhammad tu adalah pesuruhnya, Nabi kita. Asyhadu an la ilaha. Orang lelaki kena tahu. Yang kedua orang lelaki kena tahu ialah azan. Jangan sampai tak tahu azan. Kelebihan azan kena belajar. Macam mana azan tarjih. Kena ada tarjih dia. Sunnah kita tarjih. Tarjih apa pula Ustaz? Tarjih itu ialah mengulangi kalimah sebelum kita ucapkan. Selepas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barulah kita jerit. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni sound speaker kat atas eh. Takut orang kata ni azan apa pula ni. Ya, azan kena azan. Jangan sampai tak tahu azan. Itu yang saya cerita macam-macam gelagat orang cerita tentang azan. Anak bersalin kena azan. Bukan anak bersalin, mak dia bersalin. Dapat anak, azankan anak tu. Kenapa kita kena disuruh azan? Saya tanya tuan-tuan, bayi yang baru lahir, kenapa kita kena azankan dia? Kita akan jawab apa? Orang kita akan jawab, kenapa kena azan? Orang semua azan lah. Memanglah orang semua azan. Kenapa kena azan? Kita tak tahu hikmah di sebaliknya. Sebenarnya kita kena azan kerana dalam tubuh badan kita, panca indera yang mula-mula berfungsi adalah telinga. Keluar, mata tu belum buka lagi. Pejam lagi bayi tu. Tapi telinga dah dengar. Doktor kata,
ambil gunting. Ambil jarum. Bayi dengar. Untuk siapa? Bukan untuk aku kan? Gunting untuk engkau, doktor kata. Sebab nak potong pusat engkau. Itu yang kadang anak-anak menangis. Baru keluar dah kena gunting pusat. Tapi budak menangis bukan kerana nak kena gunting pusat. Walaupun telinga tu fungsi pertama. Kenapa menangis? Kalau doktor, memang dia suruh menangis sebab apa? Nak berfungsi di antara hidung dengan jantung dia ni. Mulut ni dia keluarkan lendir supaya apa? Berdenyut. Bila menangis tu berfungsi jantung dia. Tapi, dari segi fake, menangis budak kerana syaitan dah pegang jasad dia. Sebab tu kena azan. Bayi keluar terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Jangan kejerit kuat-kuat. Allahu Akbar. Budak tu terkejut. Bapak aku ni sihat, tak sihat. Yang suruh jerit kat masjid. Bukan azan. Tapi ada lelaki tak tahu azan sungguh. Dulu saya pernah ceritakan. Pelajar dalam kursus IPT. Pukul 5 dah suruh bangun. Pukul 6 masuk waktu. 1 jam kena zikir. Suruh azan. Jurulatih kata pergi azan. Dia bengang dia tengok jurulatih. Main serkap-serkap dia suruh azan. Kawan tu tengah layankan mata. Tinggal mata putih suruh zikir. Pukul 5 pagi. Tak jumpa mata hitam. Mata putih tuan-tuan. Macam sebahagian yang dalam ni lah. Tinggal mata putih. Tapi mata putih telinga dengar. Tak apa. Yang ini mata putih macam dengar tak dengar. Dia suruh azan. Belajar. Dia marah dengan jurulatih. Ingat aku tak tahu azan. Dia azan lah. Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tak jumpa ayat tu. Hayal al-falah. Lepas tu terkebil-kebil. Apa ayat ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Jurulatih terkejut. Jemaah betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri salam kan sunat, jawab wajib. Jemaah jawab tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni azan mana ni? Azan baru ke? Rupanya dia tak hafal as-salatu khairum minan naum. Subhanallah. Sebab itulah orang lelaki kena azan, kena tahu azan. Duduk kat hospital tunggu je whiteboard tu. Aminah belum bersalin. Asia belum bersalin. Ada nama Asia, minta maaf lah aja. Saya pakai tembak aja nama. Sebab dia gelak kan. Tu ada nama Asia. Dia gelak sebab apa? Kau dah tua pun kau bersalin. Kan. Ini contoh. Bapak dia duduk luar tu main game tu. Bila dia nak bersalin? Nurse keluar. Padam. Sudah bersalin. Wah, Kamaliah dah bersalin dah. Tunggu Aminah. Tengok tak bersalin. Bila bersalinnya, Alhamdulillah. Nurse dah bersalin dah? Dah setengah jam lepas. Dah setengah jam baru tulis. Anak yang lahir tu, siapa nak azan? Bapak dia kat luar. Siapa nak azan? Doktor perempuan, nurse perempuan. Ibu dia azan. Boleh tak orang perempuan azankan bayi? Boleh tak? Kalau tak belajar mana kita nak tahu jawapan dia. Dapat dah bersalin baru kata. Doktor, anak saya ni nak kena azankan. Ya. Boleh ke suami saya balik? Masuk doktor? Boleh. Nurse tolong panggilkan. Tengok suami dia dah tak ada. Suami dia dah tak ada dah. Rupa masuk dalam kereta tidur. Suami awak tak ada kata. Allah. Isteri boleh azan tak? Jawapan dia, boleh. Tapi dia tak boleh bangun kan? Isteri-isteri yang bersalin tak boleh bangun. Letak je lah baby tu kat bahu sebelah kanan. Kita tengok tu,
Bukan kita tengok, ibu-ibu dah tengok. Kalau kita ni kan lelaki pula yang baring. Perempuan yang bersalin tu tengok, tinggal azankan. Ataupun letak kat perut tu kan, letak kat dada tu, azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak habis azan lah. Sebab apa? Menangis je. Menangis gembira dapat bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan aja. Jangan, dalam hati jangan ada apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang tak guna bapak engkau ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku yang kena azan. Ibu, boleh tak orang perempuan azan? Boleh. Mula lahir lepas subuh. Alamak, aku pun tak tahu nak as-salatu khairum minan naum ke tidak. As-salatu khairum minan naum. Dia geram dengan laki dia tidur kat kereta. Dia jerit kat budak tu. Terus menangis budak tu. Boleh azan, orang perempuan boleh azan. Azan lah. Tu yang kedua, orang lelaki kena tahu. Yang ketiga apa dia? Orang lelaki kena tahu. Yang ketiga, orang lelaki kena tahu takbir. Takbir hari raya tu kena tahu. Bukan susah sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Susah. Tak susah, tapi mic berjalan di dalam mulut. Dikedak-keduk. Menggigil, takut mic tu sampai. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia pas kat kita, dia terus capai yang sebelah. Kenapa tak nak takbir? Karaoke bukan main lagi. Salihah. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Bodoh. Nyanyi karaoke bukan main. Takbir tak tahu. Kenapa tak takbir? Saya bukan tak boleh takbir. Ustaz, boleh. Tapi bila yang ayat yang panjang tu tak berapa pandai lah Ustaz. Yang sudah. Wasak udah. Nanti yang wasak udah semua ada tu. Sebab apa saya mesti wasak udah. Orang tak sudah-sudah tu. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Tu yang saya tak hafal Ustaz. Sebab tu tak baca. Orang lelaki tak tahu dah takbir. Haula wala. Kita membesarkan Allah, kena tahu lah. Yang keempat, orang lelaki jangan tak tahu sampai nak solat jenazah. Solat jenazah jangan sampai tak tahu bapak-bapak. Bila ada orang meninggal, pergilah solat jenazah. Kita ziarah dapat 1 qiraat, solat jenazah 1 qiraat, iringi ke kubur dapat 1 qiraat. 3 qiraat dapat 1 gunung Uhud. Gunung Uhud ada berapa? Saya tanya. Ada berapa? Gunung Uhud. 1 je, sebab tu dia panggil gunung Uhud. Uhud 1. Kalau kata ada 2 Ustaz, itu bukan gunung Uhud, gunung Sani nama dia. Tu gunung apa tu? Gunung Sani. Sayyidina Hamzah, jasad dia kat Gunung Sani. Gunung Uhud, Uhud Ahad. 1 je. Dapat pahala qiraat solat jenazah. Bukan susah sangat. Tengok jenazah masuk, lelaki perempuan, lelaki. Tak bagi tahu pun Bilal bagi tahu. As-salatu jami'ah. As-salatu ala hazal mayit. Mayit lelaki. Jami'ah rahimakumullah. Mayit lelaki. Dalam niat kita, sahaja aku sembayangkan jenazah lelaki ini 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala dalam hati cakap tu. Allahu Akbar. Susah. Habis kalau perempuan, dia kata as-salatu ala hazal mayyitah. Itu nama perempuan. Tapi kat Mekah, as-salatu alal amwat. Alamak, ini jenazah apa pula ni? Amwat ni. Bukan amwat, amwat. Amwat ni maknanya
banyak jenazah. Jadi dia tak tahu. Amwat, ada lelaki, ada perempuan. Jadi dia dah pening kepala. Kalaulah lelaki, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Suruh belajar, tak nak belajar. Suruh pergi masjid, tak nak pergi masjid. Jadi dia baca doa, Allahumma ghfir. Ada lelaki, ada perempuan. Allahumma ghfir lahuha. Dua-dua aja. Allahumma ghfir lahuha warhamhuha. Baca kuat pula orang sebelah dengar. Apa benda yang dibaca ni? Kalau dah ramai, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Cukup. Kalau tak hafal sampai situ pun cukup. Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Fatihah. Fatihah tak hafal. Sunat je lah lagi sekali. Lepas tu, takbir kedua, Allahu Akbar. Nak baca apa? Selawat. Macam mana baca selawat? Sallallahu ala Muhammad. Boleh? Boleh. Tapi janganlah kuat-kuat. Saya selawat, kalau qasidah saya tahu cara nyanyi. Cara lagukan saya tahu. Tapi kalau baca macam tu saya tak berapa pandai lah. Padahal boleh je. Allahumma salli ala Muhammad. Dah itu je. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah baca panjang Ustaz. Saya sependek je Allahumma salli ala Muhammad. Apa baca lagi? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Imam takbir Allahu Akbar, jangan asyik. Sallallahu ala Muhammad. Takbirlah yang ketiga. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu. Mayat lelaki. Perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau jamak, Allahumma ghfir lahum. Lepas tu takbir lagi Allahu Akbar. Yang keempat. Yang keempat saya tak hafal Ustaz. Tak hafal, tak apa, diam-diam. Diam je tak. Susah ke? Diam je. Ya. Sah. Ya, sah. Dia rukun dia pada 4 takbir. Fatihah. Selawat. Jadi masa yang keempat tu tak hafal, tak payah baca lah. Kalau hafal, baca. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi saya tak hafal Ustaz, saya diam. Mulut saya kumah amin. Apa nak kumah amin? Konon-konon saya baca. Mayat tu nasib baik, tak boleh bangun. Kalau boleh bangun, dia cakap, kau baca apa tu? Tak payah baca lah kalau tak tahu. Kalau boleh baca, baca. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ila akhir ayat. Sebab Ustaz kata ila akhir ayat, dia pun baca ila akhir ayat. Ustaz tak nak baca sampai habis. Dia pun ikut. Sebenarnya saya pun tak nak baca sampai habis. Ustaz tak nak habis. Sebab saya tak hafal. Allahumma la tarimna ajrahu ila akhir ayat. Tak boleh lah. Salam. Itu yang keempat. Ikut je yang kelima. Baru yang keempat dah nampak sangat nak balik ni. Yang kelima, orang lelaki kena tahu doa. Jangan sampai tak tahu doa. Saya kurang-kurangnya doa selamat. Kena tahu. Angkat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli. Kena tahu doa tu setiap hari. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa lagi aku nak baca ni, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bacalah doa selamat tu.
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afina hisab. Itu sekurang-kurangnya. Jangan langsung tak tahu. Terutama orang yang datang masjid ni kena tahu doa tu. Kita ahli masjid dah berbesan, besan telefon. Nak bagi tahulah bahawa anak dah bersalin, ni cucu kita. Excited besan kita dapat cucu, lahir pukul berapa? Pukul 6 suku pagi. 6.30 dia dah telefon. Telefon tengok tak angkat. Telefon tak angkat. Pukul 7.30 tak angkat. 7.40 tak angkat lagi sebab ustaz tak habis. Duduk lagi sini. Sampai pukul 8 baru habis. Wah, nampaknya pukul 8 ni kuliah ni baru habis. Ni contoh. Dapat tengok ada miss call. Hello? Ji? Apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Saya telefon begitu. Kan pukul 6 suku. Saya pergi masjid. Oh, yalah Ji. Ya, betul. Minta maaf lah Ji nak bagi tahu. Kenapa? Kita dah dapat cucu dah. Alhamdulillah. Pukul berapa 6 suku? 6 suku tadi saya tu tengah nunggu azan tu. Tunggu azan apa? Tunggu kesembayang kat masjid. Ni kebetulan pula ada kuliah subuh tu yang saya nunggu. Besan kita bagusnya, besan aku. Besan kita kata. Dia kata kita bagus. Wah, tuan-tuan suka tak bila kata bagus? Bagus. Yalah, kita ni makin tua. Dia sihat nasihat lagi. Kita ni makin tua, mati kita tak tahu bila. Betul ke? Tuan-tuan, betul ke kita tak tahu mati bila? Betul? Betul? Tapi saya nak bagi tahu ibu-ibu ayah kalau nak tahulah. Sebenarnya saya tahu orang mati bila, tuan-tuan. Saya boleh tahu. Tuan-tuan nak tahu? Kalau nak saya bagi tahu. Nak? Nak Okey. Kalau nak dengarkan elok-elok. Sebab saya tahu orang mati bila. Tuan-tuan bangun malam ni, sembahyang tahajud. Pas sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Pas sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas tu bacalah Quran, wirid, zikir, sampai subuh, pergi masjid. Pergi masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang qabliyah, lepas tu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, duduklah masjid. Duduk sampailah duha. Kalau macam ni ada kuliah, tunggu baguslah. Keluar je daripada masjid, tuan-tuan jangan terus balik rumah. Rasa insaf masa tu, terus tuan-tuan pergi ke tanah perkuburan. Lepas tu cuba tengok nisan. Nanti tuan-tuan tahu orang mati bila. Tadi saya cakap apa? Saya tahu orang mati bila kan? Betul tak? Bagus tuan-tuan dengar. Memang saya tahu orang mati bila sebab pergi tanah perkuburan tengok batu nisan, siapa mati bila mati. Mesti ada kat situ. Kalau yang hidup bila mati saya pun tak tahu. Betul kan? Mula ni kan balik cerita dengan rumah. Hari ni belajar apa bang? Dengar sini. Ustaz cerita. Abang tahu orang mati bila. Lepas tu dia gelak, ha. Yang lain bang? Lain abang tak ingat, itu je bang ingat. Itu tak payah ingat pun tak apa. Doa kena tahu. Tiba-tiba tengok besan buat akikah. Buat akikah. Kita dijemput. Pergi tak? Pergilah. Dah jemput imam nanti pukul 2. Kita datang sini, kita buat doa selamat je lagi. Bagus tu. Kita buat doa selamat. Kumpul lah di keluarga semua. Tiba-tiba besan tahu kita ni ahli masjid. Ji, jadi Haji minta tolong Haji kita buat doa selamat Haji. InsyaAllah. Boleh. Mana imam ni? Imam pukul 2. Haji dah buat dulu. Sudah. Sebab apa sudah? Aku bukan tak nak baca. Aku tak tahu sangat nak baca. Sebab tu kena tahu doa selamat.
Tahlil tu dah biasa doa dia tu. Tahlil kan la ilaha illallah kan? Baca doa. Ji, teruskan doa Ji. Takkan saya, bang. Saya haji lah. Haji ahli masjid. Oh, sudah. Sebab tu kena tahu doa selamat. Angkatlah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kata bagus baca doa. Usyuk. Bukan usyuk. Tak hafal. Baca lambat-lambat. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Tu Fatihah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Mursalin, Ya Allah. Dia sekejap-kejap sebut Ya Allah, Ya Allah. Bagus. Tapi kenapa dia sebut-sebut? Sebab jadi panjang doa dia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat tu dia kuatkan. Sebab doa selamat tu kan. Salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Dia kalau baca macam tu jadi panjang doa tu kan. Wa taubatan qoblal maut. Habisan kata ni macam doakan aku je. Wa rahmatan indal maut. Habisan terus tunduk je. Ya Allah, habisan aku ni memang kenakan aku mentang-mentang di ahli masjid. Wa maghfiratan ba'dal maut. Panjang doa tu kan. Sebab baca lambat. Jangan baca laju-laju. Allahumma inna sallallahu bidin wa afiatan wa zatan kalim wa rahmatan wa ta'ala. Kejap habis. Masak 2 jam. Doa pendek. Baca panjang-panjang. Kalau tahu, alhamdulillah. Tapi kalau tak tahu, apa nak baca? Jizab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Allahumma ya Allah. Rabbil alamin. Hujung je Rabbil. Rabbana ya Allah. Rabbana ya Allah. Dah naik motor dah. Innaka antas sami'ul alim. Allahumma. Naik motor lagi. Tengah tak bunyi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba terus dah walhamdulillah. Doa makan tak ada. Ada lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang itu laju tuan-tuan. 5 tu kena. Belajarlah belajar. Jadi pengajaran daripada hadis ni ta'awun, sama-sama kita tolong untuk bawakan kepada kebaikan. Nak hidup kena sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan adalah pengajaran hari ini. Kita dapat satu ilmu hari ini. Lebih baik daripada kita bersolat sebanyak 100 rakaat. Itu pentingnya belajar. Rasa-rasa dapat tak ilmu hari ini? Dapat kan? Cuma akhir sekali saya nak bagilah ibu-ibu, ayah-ayah oleh-oleh balik. Antaranya ialah bila mana kita ini berada pada satu-satu tempat, jangan lupa untuk kita baca ayat Quran sekurang-kurangnya 10 ayat. Ini Nabi ajarkan kat kita pesanan. Baca ayat Quran 10 ayat. Kalau tadi daripada awal sampai ujung tadi tak dapat apa, yang ini jangan tak dapat. Ini oleh-oleh. Mana-mana kita pergi, jangan lupa baca 10 ayat. Kita pergi masjid ke,
kita pergi kerja kahwin ke, pergi emporium ke, pergi berkelah ke, pergi jalan musafir ke, jangan lupa keluar baca 10 ayat. Ayat Quran. Surah apa Ustaz? Surah apa-apa. Tapi dalam Quran tak ada surah apa-apa Ustaz. Ini memang nak cakap apa tak tahulah. Memang tak ada surah apa-apa dalam Quran. Bacalah daripada surah Al-Fatihah sampai surah Nas. Mana-mana daripada surah tersebut. 10 ayat. Fatihah boleh tak? Dah kata mana-mana surah 10 ayat. Tapi Ustaz, Fatihah 7 ayat. Betul 7 ayat. Saya kata 10. Genapkanlah 10. Inna ataina boleh Ustaz? Boleh. Itu 3 Ustaz. Memang 3 kalau baca Fatihah, lepas tu inna ataina, cukuplah 10. Oh, faham. Orang kita kadang kena terangkan macam tu baru faham. Oh, macam tu saya nak baca Fatihah tak naklah selalu dah baca. Baca surah apa? Saya nak baca surah Wattin. Wattin. Alhamdulillah boleh bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa salah ayat ni sampai surah Al-As? Dasar tak hafal. Bacalah surah Al-As aku hafal. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama apa sah? Memang tak hafal lah tu. Dia terpusing-pusing ayat tu hampir sama kan? Kalau kuliah ayyuhal kafirun boleh Ustaz? Kuliah ayyuhal kafirun boleh? Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Laki banyak Ustaz. Ayat tu tak panjang, rupa dia pusing-pusing, tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Baca 10 ayat. Yang susah sangat pasal apa? Bacalah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 Ustaz. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baru 9. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 15. Boleh tak 15? Boleh, dia kata atas 10, sekurang-kurangnya 10. Kalau 15, alhamdulillah. Oh, saya nak buat Ustaz, nak buat ni. Balik ni turun tangga saya nak turun nak buat. Alhamdulillah. Niat bagus, hasrat bagus. Sampai tangga hilang. Apa tak hilang? Kita dah lewat sekali balik. Tengok selipar dah tak ada. Mana selipar aku? Ya Allah, siapa lah sepak? Aku kalau tengok selipar orang jauh-jauh, aku ambil, aku lekatkan. Ini aku mentang-mentang balik akhir. Tak siapalah sepak ni. Fikirlah sikit, kalau dah sepak tu tolonglah pulangkan. Aku dah susah nak pergi ambil dah tu. Dia tak ada fikir ke, otak letak kat mana lah. Allah beri pahala, kadang kita tak tahu. Sebenarnya tu pahala besar. Nama je pergi masjid belajar, tapi tak nak amalkan. Mencicir je tuan-tuan. Sampailah naik motor. Sampai rumah tongkat dulu. Aku tak baca lagi qul huwallahu ahad. Ya, sebab apa tak baca dah mencicir. Tak pasal-pasal mulut kita buat dosa. Sebab tu ada dosa hati, ada dosa anggota. Dosa hati tahu tak dosa hati? Dosa dalam. Saya balik kuliah subuh ni sama jemaah ni, anak Korea saya ni. Noja kampung saya ni. Kuliah dia datang ikut. Ustaz, ini mana Ustaz? Pagi besok mana? Malam tadi dia datang telefon. Dia bagi saya. Mana Ustaz? Balai. Saya ikut. Okey. 5.20 siap. 5.30 saya datang. Saya suruh siap 5.20. Kan saya cakap 5.20 kan dia baru nak siap.
Tengok 5.30 dia dah terpacak kat depan rumah. Okey, jom. Gitu. Saya balik kuliah ibu-ibu, tapi bukan kat sini, saya balik kuliah daripada satu tempat. Saya berhenti kedai, makan, sarapan dengan duduk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuan kedai tu bagi salam. Dia panggil saya ustaz. Orang kita senang je, pakai serban, pakai jubah, ustaz. Silap-silap pegang kamera ni kan, bawa beg, pakai kopiah, pakai baju Melayu. Kita balik masjid ni kan, ustaz. Ya. Panggil ustaz. Makan apa? Makan roti canai. Berapa keping? 2 boleh? Bolehlah, 2-2. Sebelah meja tu, orang masjid juga. Pakai kopiah. Yang seorang tak pakai kopiah, bercakap. Saya nak makan ni, nak makan. Masjid sekarang itulah susah pentadbiran masjid ni. Dia jatang kuasa pun tak guna. Saya diam, tahan, nak makan. Apa kenapa tak guna je? Yalah. Patut buatlah program-program masjid. Duit ada kat masjid tak nak buat program. Itulah yang kawan cakap. Itulah pentadbiran masjid. Kalau seandainya dia dah duduk atas macam itulah. Dia bukan mau buat benda-benda macam tu. Wah, dia dah mula cakap. Tak guna je jadi apa? Ahli jawatankuasa masjid. Sebenarnya tak guna sebab apa? Sebab atas yang tak guna, sebab tu bawah jadi tak guna. Asal atas pula, yalah. Kalau yang pegang portfolio agama pun orang tak guna, macam tu lah. Masjid semua tak guna. Sebenarnya, yang tak guna siapa? Daripada atas. Menteri-menteri pun semua tak guna, menteri agama. Cakap aja, ustaz yang nama ustaz. Sekarang kau tahu tak, ustaz semua sama. Aduh. Saya nak makan roti ni, ustaz semua sama. Termasuk aku lah ni. Saya makan roti, dan makan roti tu, rasa macam makan tisu je. Allahu Akbar. Kawan saya depan ni tak bercakap, dia diam, dia jeling je saya. Ustaz semua sama. Ya, ustaz semua sama. Dah duduk menteri, dah duduk atas, gaji dah besar-besar. Belajar hukum, bukan nak tahu ikut hukum. Ni sebelah cakap, saya tak cakap. Cerita dia macam tu lah, mafhum dia. Lama je belajar hukum, tapi semua tak mau ikut hukum. Belajar jauh-jauh, sampai Azhar. Nama Universiti Al-Azhar. Pelepuk kena kat saya lagi sekali. Aku ni pada Azhar. Ustaz semua sama. Ya Allah. Saya makan roti tu cecah makan. Sumbat je. Lepas tu masuk kereta ni datang. Dia ketahukan saya. Asal Ustaz. Allahu Akbar. Berdosa tak? Kita rasa berdosa tak? Berdosa tak kita? Kita tak dosa Ustaz, kita tak cakap. Betul tak cakap kat luar, tapi dalam hati kata apa? Dalam hati. Tak tahu kan? Dalam hati saya, dia tak tahu. Macam kau baik, kita cakap dalam hati. Tapi saya tak cakap dalam depan. Haji, macam kau baik. Saya tak cakap, kalau saya cakap macam tu, ada meja tu balik. Saya diam je lah. Saya bayar terus balik. Masuk kereta diam. Ni yang datang cakap, pasal Ustaz. Saya diam. Tahulah. Dosa hati. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Hati tuan-tuan. Bila nak berhenti? Mana saya tahu? Kan dalam hati cakap, bila nak berhenti dah pukul 8. Saya berhentilah tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Saya rasa cukuplah setakat tu. Minta ampun, minta maaf. Andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya, maka daripada Allah Ta'ala. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kesihatan kita dengan yang baik, boleh kita beramal dengan sempurna, yang mana sakit Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan di sini saja, Allah pertemukan sama-sama kita berada dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.